Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel pagi ni. Macam biasa, Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So, apa yang dah berlaku semalam? Price terus bounce daripada 38 ataupun 38k terus ke 39k. Di Discord channel Zul dah share kan semalam di pagi semalam selepas Zul release video pagi. So, apa nanti untuk pagi Zul akan terangkan apa yang berlaku dan net dan position kita semalam tak berjaya untuk dapat sebab apa dah berlaku bounce seperti mana yang Zul explainkan di kuartal Discord channel. So apa baik, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours semalam, dan nanti di chat Zul akan terangkan apakah net smooth dan apakah net position buy kita. Sebab apa buy position semalam sebab dah tak valid untuk dipakaikan, so kita boleh remove dan sepatutnya kita akan tunggu buy baru. Dan apakah buy baru yang pergerakan yang Zul akan tunggu, nanti Zul akan tunjukkan di chat. So guys, inilah coin market cap. So pertama kali kita akan tengok total market kembali daripada 1.7 ke 1.8. So ini kita tengok peningkatan yang agak banyak dalam kuartal kripto. Kemudian volume 96%, BTC 42%. So let's tengok summary pergerakan semalam. Total market increase sebanyak 5.4%, volume yang tinggi disupport iaitu hampir 30%. Dan BTC dominate sedikit drop 0.12%, tapi pun daripada 41 ke 42 untuk minggu lepas ke minggu ni adalah satu peningkatan yang drastik untuk Bitcoin. So harga semasa untuk pagi ni, so Bitcoin berada di 39.7. So kalau ikutkan pagi semalam kita berada di 38, so hampir peningkatan hampir 2k dalam Bitcoin. So bila berlaku peningkatan dalam Bitcoin, kita akan expect untuk altcoin yang lain juga akan turut sama melakukan peningkatan. So BTC 5%, Ethereum 5.5%, untuk BNB 5% juga, SRP 7%, Solana 7%, Cardano 15%. So macam dia cakap, Cardano adalah good position buy whatever antara 70%, 70 sen dan $1. So itulah kata range buy. So siapa boleh nak buy weekly, buy monthly pun boleh. So lagi mana Cardano berada antara 70 sen dan $1 adalah good position untuk anda accumulate ataupun buy sebanyak boleh Cardano untuk long term punya holding. So untuk Terra Luna 4%, hampir 5% juga, Dogecoin 5%, AVAX 12% dan lain-lain coin dengan Polkadot pun 10%. So normally good untuk kenaikan semalam. So guys, let's go kita pergi ke chart untuk tengok apa yang berlaku. So sebelum ke chart, mungkin kita akan tengok Fear and Index dulu. Fear and Index untuk muka semalam, inilah hari ni adalah hari Khamis. So hari ni Khamis, so inilah hari Selasa punya. So untuk Rabu dalam masa 1 jam lagi, so extreme fear tu expected untuk hari ni akan berlaku skip meningkat mungkin dalam 25, tapi still lagi dalam fear. So pun nanti tu akan terangkan di chart apakah akan berlaku next untuk movement dan apakah net position buy kita di Bitcoin. So let's go kita pergi untuk di ruangan komen. Ada yang bertanya pasal CRO dan ada juga pasal LTC. So nanti tu akan buatkan LTC dan CRO punya chart. So guys, let's go kita pergi. So inilah BTC USDT. So apa yang dah berlaku semalam, kita expected untuk price drop dulu sikit lagi untuk kita ada position buy iaitu di kawasan ni, tapi tak hit. So price to rebound. So untuk pergerakan ni malam tu ada sharekan di Discord channel maklumat ni, iaitu ikutkan pagi semalam. Yes, tu ada sharekan ni. Kalau anda tengok kat sini tu ada share iaitu ada pergerakan untuk terus bound pukul 8.30. Dia release dia punya video pukul 8 ataupun 8.30. So 8.20 tu dia dah beritahu ada pergerakan untuk terus bound tanpa drop ke 37, iaitu tu kita punya kawasan buy. So kenapakah pergerakan itu berlaku? So untuk pagi ni Zul akan terangkan untuk pergerakan itulah disebabkan semalam Zul nampak satu pergerakan bullish untuk iaitu hidden diversion. So apa tu hidden diversion? Hidden diversion adalah pergerakan yang expectation daripada price buat same equal height. So ataupun pergerakan yang sama, nanti Zul akan buat balik. Ya, ni kita nampak pergerakan ini. Inilah 4 hours, kita nampak almost pergerakan same height. Kemudian price kat ni buat higher height. So higher height adalah pergerakan yang expert bullish diversion untuk pergerakan kita naik. Kemudian untuk semalam tu ada draw satu trend line, iaitu trend putih ni daripada bottom ini. Ya, ini dan ini. Kemudian yang ni lah tu draw pakai guna quarter line. Kalau anda guna line, anda akan dapat satu lagi quarter boleh kita hidden trend line. So hidden trend line kita expect kita tengok ni, dia ada satu bucu dan bucu ini tu connectkan dua bucu itu, kemudian tu dapat kata satu pergerakan yang menarik di Bitcoin, iaitu price cuba menghampiri kawasan ni dan kita boleh hidden division. Tu inilah disebabkan semalam tu expectkan untuk semalam ada potential untuk berlaku bounce tanpa kita hit kita punya buy zone iaitu di 37. So walaupun naik position kita dah gagal. So untuk hari ni RSI, kita tengok RSI
first kita tengok stock RSI dah pun berada di overbought, so beware untuk pergerakan aku kata retest untuk bawah, so aku kata turun dengan drastik atau tidak, kita akan tengok kan. Kemudian di RSI juga dah hampir berada di overbought, sebenarnya kita berada di kawasan ni, so ada potential untuk berlaku retest. So now kita akan tunggu retest untuk net position buy kita. So untuk pergerakan ni adalah retest yang Zul expectationkan. Untuk semalam kita tengok Zul ada monitor satu channel. So untuk price target ni kita ada price target at least sampai ke kawasan ni. So ada potential untuk price sampai di kawasan atas ni dulu sebelum dia drop ke bawah. So kita biarkan price naik. Tu cakap price naik adalah good untuk kita long term punya holding. Macam betul tu ada di Binance. So Binance dia akan sedang melakukan peningkatan. So untuk short term trade ataupun short term trade di spot in out, untuk kata in short term, kita akan tengok expected price akan naik berlaku ni dan kita expected akan berlaku rejection. Kenapa akan dapat kawasan ni? Kita ada satu trendline channel yang hijau ni. Kemudian tu expected kalau kita draw Fibonacci swing high to swing low, kita akan bereaksi antara kawasan ni. Tengok kita ada resistance di kawasan ini. So inilah kawasan target untuk siapa-siapa yang mungkin ada masuk buy position malam berdasarkan maklumat tu. So sekiranya anda boleh take profit kat sini ataupun anda boleh lock dah profit anda dalam profit untuk expectation sedikit profit. So itulah expectation untuk berlaku. So apakah net, kita akan tunggu at least kita akan tunggu bila stock RSI itu berada di bawah. So bila stock RSI itu berada di bawah, yang ini Dua akan tunggu stock RSI ni berada di bawah balik di oversold. Kemudian dua akan tunggu untuk RSI untuk make sure tak turun lebih bawah daripada 50. So ini kita akan buat pergerakan di atas 50. So ini kita akan nampak pergerakan price adalah more trend untuk pergerakan more uptrend. So untuk pergerakan ni ada opportunity untuk price tu sampai kawasan ni dulu untuk minggu ni, dan kemudian kita akan ada sedikit correction untuk retest balik kawasan trendline tengah ini. Inilah kawasan zone yang akan masuk position buy, iaitu di kawasan net position buy. So meaning kita akan ubah pergerakan ini, ada potential whatever price touch balik kawasan seperti yang ni lah, dia akan set dalam kawasan maybe dalam 39. So untuk ni dia akan set dulu dalam 39k untuk BTC. Alright, so yang ni kita akan lock. So inilah net position buy kita expected untuk apa pun dia akan tunggu. Yang ini adalah aku kata hanya petanda 39, tapi belum masuk lagi aku kata sell limit, buy limit itu di Bybit, iaitu dia expected dia akan tunggu stock RSI. Sekiranya stock RSI ni drop untuk hari ni ke kawasan ni dan RSI ni drop kawasan 50, so ini dia akan buy di kawasan berdasarkan maklumat ni, dia akan buy whatever price di kawasan ni. So ini apa yang berlaku adalah kita dah breakout kita punya wedge untuk pattern kawasan ni, ada boleh potential berlaku untuk hari ni, iaitu kita akan retest ke kawasan ini. So retest kawasan ni sebelum dia melakukan kenaikan. So untuk itu ada potential nanti tu akan draw balik. Sekiranya ini high kita swing low to swing high, meaning kita ada Fibonacci. So meaning untuk yang ni kita expect kita akan turun bawah sikit untuk kawasan antara 38.6. So untuk pagi ini Zul akan cuba set dia punya buy limit di kawasan 38.6. Hopefully ada berlaku sedikit penurunan untuk sebagai retest sebelum dia melakukan kenaikan untuk hit punya target. Disebab kita punya stock RSI dah berada di overbought. So ada potential untuk berlaku sedikit aku kata correction ataupun pergerakan retest untuk kita tengok price itu drop sebelum dia pergi ke target. So 38.6. So lagi ke Bybit untuk dalam ialah dia punya position iaitu di 37. Tak payah hit, so kita akan cancel kawasan ni. Kita akan cancel, kemudian kita akan masuk position baru iaitu 38k600. Kemudian kita berdisi, kita akan 100%, iaitu banyak 150, kita buy dan kita buy. Tu ini dia punya position baru untuk pagi ni akan berada di 38.6k. So inilah dia punya net quarter. Hopefully kita akan dapat retest sebelum dia naik. Kalau tak dapat, tak masalah, biarkan saja dia naik. Yang naik itu akan profit kita di quarter di long term punya holding. So itulah untuk Bitcoin, untuk pergerakan apa yang kita tunggu untuk net buy. So let's go kita pergi ke Ethereum dah, sebab tu nak set juga di Ethereum. So di Ethereum apa yang berlaku, sama juga dah breakout kita punya channel, dah sampai kawasan ni, di manakah price target ataupun potential untuk price tu berlaku kenaikan. So kalau kita tengok yang ini, untuk price target kita ada top ini untuk Ethereum tu, apa pun kita akan draw balik. So yang ini kita akan deletekan. Dan ni kita akan delete, kemudian kita akan monitor yang ini.
So untuk Ethereum sama juga kita berlaku ni tu expectation akan berlaku sikit rejection, iaitu kita dah stop RSI dah pun berada di overbought RSI berkawasan ni. So meaning kita akan seperti RSI akan drop ke 50, hopefully bertahan atas 50 dan stop RSI pada bawah ni. So meaning itulah petanda untuk kita retest yang good. So retest untuk expectation yang kita expect yang ini dan price terus drop ke kawasan ini. So line kuning ni. So meaning untuk yang ini tu akan draw swing, ada kita boleh draw satu trend line, tu trend kecil. So ini adalah expectation boleh drop ke kawasan atas ini. Kemudian kita akan draw Fibonacci swing low to swing high. So ini berada kawasan ni. So nanti tu akan drop. Untuk Ethereum tu akan setkan price itu berada di kawasan 28.4, 28.35. Alright, 28.35k. Baik, inilah kawasan zone untuk 28.5k. So kita akan pergi ke Bybit untuk set limit. Kita akan pergi ke chart. Kita akan chart itu Ethereum USDT. So ini kita akan cancelkan position kita yang ni. Kemudian kita akan masukkan 2835. So expected 100%, 100% $156. Kita akan buy dan set limit. So inilah position buy baru Zul. So hopefully kita berlaku retest sebelum kita melakukan pergi ke target kita, iaitu BTC ke hampir 42k dan Ethereum ada potential untuk sampai ke kawasan almost ke kawasan ini ialah dalam 3k balik. So hopefully kita berlaku retest untuk hari ni sebelum dia melakukan peningkatan. So itulah untuk Bitcoin dan Ethereum. Semua pun nanti kalau ada maklumat penting lagi ataupun termis, tu akan sharekan di Discord channel. So let's go, kita pergi ke LTC dan CRO. So apakah boleh berlaku di CRO? So di CRO boleh kata boleh naik lagi tak? Di Discord channel pun tu rasa mungkin yang sama. Yes, kata Billionaire Wannabe. So thank you for subscribe. Ikutkan dia dah subscribe tu punya YouTube channel, dia jadi jadi YouTube membership dan berada di Discord channel. So Discord channel semalam ada juga yang tanya semalam tu perasan ada pasal ke CRO. So apa pun tu kerja semalam tu, balik pukul 12 malam tak sempat nak reply. So ni tu akan tunjukkan. So adakah CRO, kita akan tengok CRO dulu adakah good position untuk dia bounce. So CRO sudah ke exit tu punya position tu, tapi tu ada lagi free coin yang kata tu dapat daripada anda guna tu punya link untuk CRO tu. So untuk di CRO adalah good untuk long term, consider good untuk long term disebabkan apa, price itu berada di mana? Price itu berada di kawasan last support antara berapa? Antara price itu kalau kita tengok sini antara 37 sen dan 22 sen. So whatever price antara kawasan ni good position untuk buy untuk long term. Kita akan buat ni. So inilah CRO, betul tak? CRO USD. Yes, ni CRO USDT. So juga tu ada satu line hijau ni untuk seperti high dia. So now consider price dah jatuh betul-betul di kawasan strong support, iaitu last high. So last high ataupun expected now adalah consider good position untuk buy. Expected kita akan berlaku rebound balik untuk naik atas untuk pergerakan more long term. So sekiranya anda yakin untuk CRO, anda nak invest, now adalah good time untuk anda invest, bukan masa invest yang price tengah high dulu. Tu seperti kalau anda invest kawasan ni, anda ada opportunity untuk regain profit sebanyak. Kalau anda buy kawasan ni, seperti all time high dia lah 225 sen dan 2x. So meaning kalau anda invest RM1,000, ada potential anda akan darab 2 ataupun dapat lagi extra 2k. So meaning anda punya total portfolio akan jadi 3k. So anda invest 1k, anda invest akan untung bersih 2k dalam kuartal CRO sehingga price tu sampai balik all time high tu. So adalah consider good position untuk buy untuk long term. So itulah untuk CRO. Dan next kita akan pergi ke LTC. Dan ada yang tanya di komen Twitter sikit pasal LTC. So LTC ni, kalau anda nak faham kenapa di mana LTC ni kata berlaku, kita akan tengok chart dulu. Macam mana LTC ni boleh kata berada dalam kripto, ada boleh di-create LTC USDT. Kita akan guna di Binance. So inilah LTC Litecoin. So seperti ni, so apa yang berlaku ini data tak banyak, mungkin kita tengok LTC USDT kita akan tengok di KuCoin. Di KuCoin kita akan tengok ini swing low. Sebelum ni swing low ni ke swing high tu kena nampak price tu berada di major support. So major support adalah consider good position untuk buy long term, tapi tu tak invest LTC ni sebab apa? Tu tak kata LTC ni di-create adalah disebabkan untuk kata create second BTC. Sebab tahu BTC adalah proof of work yang expected dia punya transaction lambat apa semua tu. So adalah LTC lah di-create untuk kata
resolvekan ataupun selesaikan masalah BTC. Itulah LTC, macam mana LTC wujud. Tu LTC consider kalau anda nak long term, consider boleh. Sebab apa, pergerakan ni baik, tapi untuk expected ROI, expected dia akan lambat lah untuk ROI dia, sebab projek dia pun dia tengok memang tak, tahun 2021 pun tak ada perkembangan yang menarik untuk aku kata more edit long term punya value. Tapi pun LTC ni strong disebabkan kita ada buyer-buyer yang lama daripada kata permulaan BTC dulu. So orang kata buyer adalah buyer yang memang long term punya holder. So kalau anda nak jadi long term holder, seperti yes, good potential untuk buy kawasan ni. Sebab apa, sekiranya anda buy di kawasan ni, ada opportunity untuk anda naik iaitu sebanyak 300%, dan sekiranya drop pun ada seperti kita boleh drop lagi sedikit dalam kawasan almost daripada price ini dalam almost 48%. So maknanya kalau anda masuk RM1,000 ni, anda akan expect ada 300%, 3x anda punya position. Ataupun anda masuk kawasan ni, ada position untuk price to drop, anda expect 50% lagi anda punya loss. So meaning anda boleh loss 50% anda punya modal, ataupun anda nak kata untung 3x. So meaning anda boleh letak anda punya duit tu, duit investment, kalau drop pun biarkan saja untuk long term. So apa, LTC consider good untuk long term movement. Sebab apa, dia punya buyer adalah buyer yang old school punya buyer ataupun strong holder. Tu meaning apa yang berlaku expected untuk long term, sekiranya BTC melakukan peningkatan, expected LTC juga boleh bounce. So itulah pergerakan CRO dan LTC. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So apa pun, sekiranya anda berminat untuk support tu macam mana dengan join punya YouTube membership, iaitu senang je, anda pergi ke YouTube page tu, cari button join. Join ni expected dia akan ada, selalunya ada sebelah dengan button subscriber ataupun sebelah nama tu. Anda klik button join selepas anda buat transaksi. So apa anda buat, anda akan pergi, ada nampak home, video, playlist, community membership. Selepas anda klik button join, buat transaction, anda klik saja membership ni. Dalam membership ni akan ada link untuk ke Discord. So macam mana nanti dia akan buatkan group baru, nanti dia akan buat satu short video untuk macam mana dia kata join untuk membership. Nanti hopefully anda akan dapat tengok video tu. Nanti tu akan riliskan video tu untuk macam mungkin minggu ini. So tu akan riliskan macam mana nak join YouTube membership. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Apa pun kita akan tengok, hopefully dapat berjaya BTC berlaku retest. So nampak ada opportunity untuk berlaku retest untuk di BTC sebelum dia melakukan another movement. Tapi kita tak boleh menidakkan untuk BTC terus melakukan price hit. Sekiranya price BTC terus hit kawasan ni tanpa berlaku retest, so meaning di position ini Zul akan cancelkan di Bitcoin dan Ethereum. Zul akan cancelkan di Bybit. Sekiranya price tu terus melakukan pergerakan ke atas tanpa berlaku sikit correction, retest sebelum dia melakukan kenaikan. So kita nak tangkap retest dia naik, tapi kalau price terus naik, kita akan cancel ni, meaning kita akan tengok seperti ada berlaku huge reaction nanti kita akan tengok sebenarnya price tu berada 50 lagi ke atau bawah. Kalau bawah kita akan holding, kita akan tunggu bawah. Tapi seperti kalau atas 50, kita boleh buy untuk untuk breakout channel, untuk more price kita pergi ke 50k, dan make sure kita ada resistance yang kuat iaitu di 48k. So guys, itu saja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So jumpa lagi pagi besok untuk review, dan apapun sekiranya ada data-data yang penting yang terlepas, dia akan sharekan di Discord channel macam biasa. So guys, Assalamualaikum. Jangan lupa like, subscribe, share kepada rakan lain. Bye bye.